Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Fiesta Maya, Sihat, Selamat dan Sejahtera Universiti Teknologi Malaysia tahun 2020. Silakan untuk like, share dan komen di laman Facebook kami Oshi Activities. Pada hari ini, kita akan mengikuti satu ceramah secara maya bertajuk CHRA dan makmal anda. Apa itu CHRA? Kita akan ketahuinya selepas ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Untuk memulakan slot pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan penceramah yang dijemput khas untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Penceramah pada hari ini ialah Puan Nur Syazwani binti Aznan. Beliau merupakan seorang pegawai sains dan juga juru teknik Hygiene 1 ataupun Hygiene Technician 1 yang kompeten di unit pengurusan bahan kimia Universiti Teknologi Malaysia. Beliau mempunyai sijil sarjana sains, keselamatan, kesihatan dan alam sekitar serta Bachelor Science Biology dengan kepujian yang mana kedua-duanya adalah dari Universiti Teknologi Malaysia. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Nur Syazwani binti Aznan untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk CHRA dan makmal anda. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Puan Fauzia selaku moderator kita pada petang ni. Saya kira ini adalah slot terakhir untuk program Fiesta 3S kita pada hari inilah, Fiesta Maya 3S pada hari ini. Dengan tajuk yang saya akan kongsikan pada hari ini, CHRA and your laboratory. Slide yang saya sediakan adalah dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan present dalam bahasa Melayu sajalah supaya semua orang boleh senang faham kan. Okey, tajuk dalam bahasa Melayu slide kita pada petang ni adalah CHRA dan makmal anda. Okey. Okay. Tadi Puan Fauzia telah pun menerangkan tentang sedikit pengenalan tentang saya. Saya mula bertugas pada tahun 2015. Ditempatkan di unit pengurusan bahan kimia Pusat Pengurusan Makmal Universiti. Kiranya dah masuk 6 tahun lah saya bertugas sebagai pegawai sains di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi, perkongsian saya pada petang ni, saya lebih suka refer sebagai perkongsian lah, bukan ceramah dan sebagainya, kerana saya bukanlah competent assessor untuk melakukan CHRA, tetapi mungkin ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-puan pada petang ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah tentang dua perkara yang saya kira agak penting kepada kita yang kebanyakannya menggunakan bahan kimia di makmal. Yang pertama adalah pengenalan tentang apa itu CHRA, dan yang kedua adalah tentang apakah yang perlu kita sediakan jika makmal kita hendak melakukan assessment ini, ya. Jadi hopefully after sharing saya pada hari ini, semua tuan-puan dapat ada sedikit input tentang apakah yang perlu kita provide kepada pihak assessor supaya memudahkan kerja mereka melakukan penilaian risiko. Jadi konten slide saya pada hari ini adalah merujuk kepada Manual of Recommendation Practice on Assessment of the Health Risk Arising from the Use of Hazardous Chemicals in the Workplace. Satu garis panduan yang telah pun DOSH endorse, ada di website DOSH dan tuan-puan boleh download sendiri kalau berminat untuk melihat lebih detail lah. Tapi perkongsian saya pada petang ini tidak terlalu detail, hanyalah boleh kata on surface, yang mana memudahkan kita semua selaku pengguna bahan kimia yang ingin menjalankan assessment, fahamlah apa yang perlu kita tahu dan apa yang boleh kita bantu. Okey, kita teruskan kepada konten pertama, sharing kita. Yang pertama adalah pengenalan tentang CHRA. Itu yang paling penting. CHRA itu apa Sebab lately kita banyak dengar kan, CHRA ni topik yang hot lah dekat UTM kebelakangan ni kan. Sikit orang sebut CHRA kan. CHRA adalah Chemical Health Risk Assessment, penilaian risiko kesihatan bahan kimia. Saya percaya kebanyakan makmal dalam UTM banyak menggunakan bahan kimia, tetapi kita tak tahu sejauh mana bahaya, sejauh mana bahan kimia yang kita gunakan tu selamat untuk digunakan, ataupun berapa banyakkah pendedahan yang kita terdedah kepada bahan kimia tersebut. Jadi inilah gunanya dilakukan CHRA di tempat kerja kita.
Okey. Kenapa kena buat CHRA? Wajib ke tak buat CHRA ni? Itu antara soalan yang mungkin terdetik lah dalam tuan-puan punya fikiran kan. Jadi dalam akta kita jelas yang kita menjadi rujukan, yang kita jadikan rujukan untuk penguatkuasaan di WTM adalah OSHA 1994. Di bawah OSHA ada banyak lagi peraturan dan untuk topik ini CHRA kita refer kepada peraturan berkaitan dengan Use Regulation 2000, peraturan Use 2000. Jadi dalam peraturan Use 2000 ada menyatakan bahawa mana-mana majikan yang ada menggunakan bahan kimia ataupun mendedahkan pekerja kepada bahan kimia, maka perlu melakukan penilaian risiko kepada pekerja mereka. Penilaian risiko kepada kesihatan lah. Saya batuk sikit, mungkin suara rock sikit lah petang ni. Okey. Terusnya kepada tujuan, kenapa kita melakukan CHRA. Yang pertama adalah supaya kita dapat mengenal pasti langkah kawalan yang bersesuaian untuk diamalkan di lokasi kerja kita. Yang kedua adalah supaya kita dapat mengenal pasti jenis latihan ataupun informasi yang sesuai untuk kita berikan kepada pekerja yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk kita monitor berapakah jumlah pendedahan bahan kimia tersebut dan juga untuk kita lakukan program penilaian kesihatan lah kepada staf-staf yang terbaik. Dan yang terakhir, tujuan dilakukan CHRA adalah supaya untuk melindungi hak kita sendirilah, hak kita selaku pekerja yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya di tempat kerja kita. Okey, ada 5 objektif kenapa kita buat CHRA. Yang pertama, yang paling penting dan yang paling asas adalah untuk kita mengenal pasti jenis bahan kimia berbahaya yang ada di lokasi kerja kita. Yang kedua adalah untuk kita siasat berapakah jumlah pendedahan bahan kimia kepada pekerja, sama ada melalui pernafasan, melalui kulit, melalui injection ataupun melalui injection. Kita telan itu adalah 4 cara bagaimana bahan kimia boleh masuk ke dalam badan kita. Yang ketiga adalah tentang untuk evaluate keberkesanan countermeasure ataupun langkah kawalan yang kita dah laksanakan di kawasan kerja kita. Yang keempat adalah untuk membuat kesimpulan sama ada bahan kimia yang kita gunakan itu betul-betul memberi kesan atau tidak kepada kesihatan kita. Yang terakhir adalah untuk kita memberikan cadangan penambahbaikan ataupun cadangan langkah kawalan yang bersesuaian lah, yang mana lebih utama untuk dibuat di kawasan kerja kita dalam langkah untuk mengurangkan risiko bahaya bahan kimia tersebut. Okey. Jadi, andainya tuan-puan telah pun melantik seorang assessor. Assessor ni adalah individu kompeten yang berdaftar dengan DOSH untuk melakukan penilaian risiko ni. Jadi, CHRA ni tak boleh dibuat oleh sebarangan orang lah. Dia mestilah orang yang berdaftar dengan DOSH. Dalam Use Regulation 2000, ada 4 individu kompeten yang disebut untuk yang berkaitan dengan peraturan ni lah. Yang pertama adalah assessor, iaitu orang yang menjalankan tugas-tugas CHRA, terpanggil assessor. Yang kedua, individu kompeten seterusnya adalah Hygiene Tech 1. Hygiene Tech 1 adalah individu yang akan membuat pemantauan pendedahan bahan kimia. Hygiene Tech 1 ni lah yang akan mengambil bacaan berapa jumlah bahan kimia yang masuk ke dalam badan pekerja misalnya. Contoh, job scope untuk Hygiene Tech 1. Hygiene Tech 2 adalah individu yang bertanggungjawab untuk buat pemeriksaan berkaitan dengan LEV, general ventilation. Dia lebih kepada teknik kepat lah. Yang terakhir adalah OHD, Occupational Health Doctor. Ini adalah doktor yang mana boleh membuat penilaian kesihatan dan mengesahkan bahawa betul kecederaan ataupun penyakit yang diterima, yang dihidapi oleh pekerja tu adalah disebabkan oleh pendedahan risiko di tempat kerja. Jadi 4 individu kompeten ini yang disebut di dalam Use Regulation 2000. Jadi bila tuan-puan melantik seorang assessor untuk melakukan penilaian, tuan-puan perlu tahu ada 10 konten ataupun 10 isi yang perlu ada dalam laporan yang beliau sediakan kepada pihak tuan-puan. Yang pertama adalah risiko bahan kimia tersebut kepada pekerja di tempat kerja tersebut. Okay? Yang kedua adalah betul tak assessor tersebut membuat penilaian kepada metod dan juga prosedur yang tuan-puan lakukan berkaitan dengan kerja-kerja menggunakan bahan kimia. Yang ketiga adalah penilaian tentang nature hazard kepada kesihatan tentang bahan kimia tersebut. Dan yang keempat adalah
darjah pendedahan bahan kimia kepada pekerja. Yang kelima, risiko kesihatan yang tercipta hasil daripada pelepasan bahan kimia ataupun penggunaan bahan kimia tersebut di tempat kerja. Jadi ada banyak borang assessor akan isi dan setiap satunya akan dinilai. Kalau ada 300 jenis bahan kimia, jadi 300 bahan kimia tersebut assessor perlu buat setiap penilaian satu-satu, buka setiap SPS dan tentukan konten-konten tadilah, darjah pendedahan dan sebagainya untuk diberi pelaporan kepada kita selaku individu yang request untuk dibuat CHRA. Yang keenam, assessor perlu melakukan penilaian terhadap langkah kawalan pendedahan di tempat kerja tersebut. Yang ketujuh adalah berkaitan dengan prosedur peralatan persediaan jika berlaku sebarang perkara kecemasan. Contoh kecemasan tu adalah tumpahan, pecah, alat gagal untuk berfungsi dan sebagainya lah. Yang ke-8 adalah keperluan kepada pekerja untuk buat pemantauan, program pemantauan. Yang ke-9 adalah program kesihatan dan yang ke-10 adalah keperluan cadangan daripada pihak assessor tentang training dan juga latihan semula yang diperlukan oleh pihak pekerja. Okey. Jadi kita teruskan kepada konsep asas konsep asas yang perlu kita faham sekiranya kita ingin membuat CHRA. Seorang assessor juga perlu faham tentang 3 konsep asas inilah. Yang pertama berkaitan dengan hazard, exposure dan risk. Apakah itu hazard? Apakah itu exposure dan apakah itu risk? Yang kedua, apakah itu rating hazard, exposure and risk? Baik. Jadi, apabila seorang assessor telah membuat penilaian, mereka akan bagi rating tentang tahap bahaya bahan kimia tersebut. Adalah cara-cara assessor yang mahir. Mereka pandailah letak rating tu based on penilaian mereka daripada prosedur kerja, daripada documentation yang tuan-puan sediakan. Mereka akan bagi rating pada tahap bahaya bahan kimia tersebut. Yang ketiga, apakah itu work unit ataupun similar risk grouping. Okey. Saya pergi kepada basic konsep yang pertama, iaitu hazard. Apakah itu hazard? Hazard adalah perkara yang mendatangkan bahaya kepada kita. Jadi dalam konteks penerangan saya pada hari ini, apakah itu bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan? Okey, bahan kimia berbahaya kepada kesihatan adalah bahan kimia yang boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita disebabkan digunakan di kawasan kerja ataupun terdedah kepadanya di kawasan kerja. Jadi, tuan-puan kena tahu dalam akta ada 2 definition yang berkaitan. Yang pertama iaitu chemical. Chemical, boleh kata hampir semua perkara pun melibatkan chemical sebab dia melibatkan unsur-unsur atom dan sebagainya. Tetapi bezanya dengan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Baik, bahan kimia berbahaya kesihatan, kita kena rujuk pada definisi akta ni, ada 4 perkara. Yang pertama adalah bahan kimia yang disenaraikan dalam Schedule 1 atau Schedule 2, Jadual 1 atau Jadual 2, Peraturan USH 2000. Dan ini tuan-puan memang kena buka buku lah. Dalam USH 2000 ada beratus bahan kimia yang telah disenaraikan dan di-endorse sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Kalau tuan-puan buka dan tuan-puan dapati ada bahan kimia yang tuan-puan guna di makmal tersenarai dalam jadual tersebut, maka automatik kita akan kata itu adalah bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan. Baik, yang kedua adalah bahan kimia yang berada dalam kelas hazard, Class Regulation 2000, Class Regulation 2013 tertinggal 2013. Yang seterusnya adalah bahan kimia yang disenaraikan dalam Akta Racun Serangga 1974. Dan juga yang keempat adalah bahan kimia yang disenaraikan dalam Jadual 1 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Bahan Buangan Terjadual. Jika pagi tadi tuan-puan dah dengar penerangan daripada Puan Nolin tentang bahan buangan terjadual, jadi tuan-puan boleh fahamlah semua yang terkandung dalam Jadual 1 akta tersebut automatik juga kita kelaskan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Ya. Baik. Ini seterusnya kita kena faham apakah itu exposure. Exposure adalah ataupun pendedahan bahasa Melayunya adalah kemungkinan bahan kimia tersebut masuk ke dalam badan secara pernafasan, penyerapan kulit, tertelan ataupun suntikan. Yang paling kerap berlaku adalah secara inhalation sebab kita tak nampak. Kebanyakan solvent ataupun bahan kimia yang meruap yang berbahaya yang kita gunakan sebenarnya
ada meruap dan kita pun terhidu. Itu termasuk dalam kategori exposure through inhalation, pendedahan melalui pernafasan. Skin absorption, kalau ada tumpah ke apa terkena tangan ataupun buat kerja-kerja research, tak pakai glove, main pegang saja asid dan sebagainya, sekira dalam skin absorption punya kategori exposure lah. Injection tertelan, dah buat kerja, tak basuh tangan dulu terus makan, dan juga injection. Injection ni lebih banyak berlaku di hospital dan klinik lah sebab banyak jarum yang dipakai kan di sana. Baik, apakah itu risiko? Risiko pula adalah kebarangkalian bahan tersebut menyebabkan efek kesihatan. Jadi disebabkan oleh penggunaan. Jadi dia punya equation lah, kita boleh kata equation. Risiko adalah kadar bahaya darab dengan kadar pendedahan. Okey, itulah risiko. Okay, jadi kita pergi kepada basic konsep yang kedua, iaitu rating hazard, exposure dan risk. Atau kita senang kata hazard rating lah. Dalam CHRA, seperti yang saya maklumkan, assessor akan beri rating berapakah tahap bahaya chemical yang kita gunakan. Jadi kalau tengok pada schedule dalam slide saya ni, untuk yang hijau adalah bahan kimia yang kesannya tidak terlalu bahayalah. Untuk bahan kimia yang berwarna kuning, apabila dikelaskan oleh assessor berada dalam kategori warna kuning ni, kita boleh katakan risk significant kategori 1. Dia agak berbahaya tetapi tidaklah terlalu berbahaya, sedang-sedang gitu Tapi dah perlu ambil langkah kawalan lah yang sesuai. Dan yang ketiga adalah risk rating nombor 5, iaitu dalam kategori warna merah. Yang ini kalau assessor kata ada dalam kategori warna merah ni, maksud tuan-puan memang deal dengan bahan kimia yang sangat berbahaya dan perlu diambil langkah berjaga-jaga yang semaksimum mungkin lah untuk meminimumkan risiko kepada badan tuan-puan. Ini tak akan tahu selagi tidak dibuat CHRA. Jadi itulah kepentingannya, bila dah buat CHRA baru kita nampak bahan kimia yang kita guna tu ratingnya bagaimana. Okay. Dan yang ketiga, basic konsep yang ketiga tuan-puan kena tahu adalah untuk melakukan CHRA, assessor akan membahagikan mengikut work unit. Work unit tu adalah contoh tuan-puan buat kerja menggunakan LCMS misalnya. Bahan kimia yang sama, 2 orang pekerja. Jadi dia boleh kelaskan sebagai satu work unit kerana membuat kerja menggunakan LCMS, work similarity, kerja yang sama dan menggunakan bahan kimia yang sama. Jadi mereka boleh terus buat assessment sebagai satu work unit lah. Tapi seandainya contoh buat kerja LCMS tetapi ejen ataupun bahan kimia yang digunakan adalah berbeza antara pekerja A dan pekerja B, maka assessor kena buat penilaian penilaian berbeza kerana ada perbezaan daripada segi exposure towards the chemical hazardous to health. Ada perbezaan daripada segi chemical yang digunakan, dia dah dikira sebagai 2 work unit lah, tak boleh lagi dibuat satu assessment serentak. Okay. Untuk seterusnya, kita ambil tahu sikit lah apakah proses yang perlu seorang assessor buat untuk menyiapkan laporan CHRA. Bukan apa, supaya kita faham kenapa pihak assessor kena buat lawatan, kenapa pihak assessor minta terlalu banyak dokumen, kenapa pihak assessor soal jawab pelbagai soalan sebab mereka perlu melalui 10 proses inilah. Yang pertama, kita sendiri akan terlibat adalah daripada segi deciding the assessor, menentukan ataupun memilih assessor untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, beliau perlu membuat pengumpulan maklumat berdasarkan bahan kimia yang digunakan, layout kerja dan sebagainya serta cara kerja dilaksanakan. Ini adalah supaya assessor mendapat gambaran penuh tentang bagaimana bahan kimia digunakan dan hazard yang bagaimanakah yang terdedah kepada pekerja yang melaksanakan kerja tersebut. Yang ketiga, assessor akan melakukan pembahagian work unit dan proses yang seterusnya tu lebih detail untuk assessor lah, faham Kita kalau tahu detail sangat nanti dah sampai tahap assessor pula. Jadi cukuplah kita tahu yang mereka perlu membuat step-step seterusnya ni. Evaluate exposure, assess adequacy control measure, conclude assessment, identify action to be taken, siapkan report dan juga akhir sekali, assessor wajib present kepada majikan tentang findings assessment mereka. Jadi tuan-puan, di manakah part yang kita ada peranan? Okey, penting untuk kita berada pada nombor 1 dan nombor 2. Okey, untuk kita decide siapakah assessor yang kita nak lantik dan juga
memberikan maklumat secukupnya untuk seorang assessor membuat penilaian. Okay, itu yang saya nak terangkan. Okay, kita pergi kepada step pertama yang kita terlibat adalah memilih pihak assessor untuk dilantik. UTM belum ada setakat ni lah. Tahun ini kita belum ada assessor yang kompeten untuk kita lantik secara internal. So kita, untuk yang ada tu, kita lantik assessor luar. Jadi untuk kita membuat persediaan ataupun kita melantik assessor tersebut, di pihak kita, kita boleh bentuk satu tim lah yang ada pengetahuan tentang industrial hygiene ataupun safety lah. Kalau dalam buku, dalam akta tersebut yang saya rujuk tu, okey, untuk tim ini dia boleh terdiri daripada SHO PTJ ataupun safety engineer. Kalau ada doktor, libatkan doktor sekali, doktor yang kompeten, occupational health doctor, chemical engineer atau chemist yang terlibat sebab mereka lebih mahir tentang proses kerja dan nature chemical yang mereka gunakan. Seterusnya, tim tersebut boleh juga terdiri daripada individu yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam KKP lah, dan juga seorang nurse yang ada background industrial ataupun occupational nurse. Ini antara tim yang boleh dibentuk. Contoh di PTJ kan nak buat assessment dan anti assessor, boleh bentuk dulu tim ni di PTJ kita dan seterusnya baru boleh teruskan perbincangan dengan pihak assessor lah. Seterusnya, okey, untuk kita melantik seorang assessor, kita kena tahu ini adalah senarai tugas seorang assessor yang perlu mereka buat. Yang pertama, sudah tentulah mereka kena buat assessment, penilaian risiko bahan kimia tersebut. Yang kedua, menyiapkan laporan, ini pun penting, mereka perlu submit kepada kita dan juga DOSH. Yang ketiga, okey, seperti yang saya maklumkan, seorang assessor perlu buat site visit. Mereka perlu pergi ke tapak dan perlu melihat secara detail proses kerja yang berlaku, dan kalau perlu demo, mereka akan minta kita demo supaya mereka faham tentang cara kerja tuan-puan lah, dan mereka boleh detect, mereka ada kemahiran untuk detect yang mana tak kena, yang mana tak comply, yang mana nampak meningkatkan risiko, dan sepatutnya mereka boleh terus tegur lah, dan kita perlu tambah baik lah setiap teguran yang mereka berikan. Okey, seterusnya boleh beri cadangan, assessor tersebut boleh berikan cadangan yang bersesuaian, boleh membentangkan apa yang mereka jumpa, apa yang mereka dapat sepanjang membuat penilaian dan memberikan cadangan penambahbaikan, seterusnya untuk memberi dan seterusnya menghantar laporan tersebut seperti yang diwajibkan di dalam akta. Alright. Slide seterusnya. Start pula. Okey. Selain daripada assessor seorang sahaja yang membuat penilaian, jika terdapat kes-kes yang assessor tidak dapat memberikan penilaian ataupun ragu-ragu untuk memberikan penilaian tepat, mereka boleh meminta bantuan ataupun mendapat daripada individu-individu yang berkemahiran lain lah. Yang pertama adalah industrial hygienist, individu yang expert dalam penilaian, pendedahan dan juga kawalannya. Occupational health physician yang mahir dalam perkara-perkara berkaitan kesihatan. Hygiene technician, ini adalah individu yang mahir dalam inspection LEB, testing dan juga melakukan pemonitoran bahan kimia. Saya termasuk dalam kategori hygiene technician ni lah. Dan yang keempat adalah toxicologist, individu yang expert dalam chemical toxicity. Jadi 4 individu ni boleh membantu pihak assessor untuk memberikan nasihat berkaitan dengan penilaian bahan kimia tersebut. Baik. Yang seterusnya, tanggungjawab kita selaku owner makmal yang nak buat CHRA inilah memberikan maklumat yang lengkap dan secukupnya kepada pihak assessor. Jadi ini adalah, kalau tengok kat dalam slide saya ni, tepi ni ada 21 perkara yang perlu disediakan supaya senang untuk assessor buat penilaian. Chemical register, chemical inventory sampai previous CHRA report. Ini semua kita kena sediakan lah untuk memberikan gambaran penuh kepada assessor segala bentuk dan juga proses kerja yang kita lakukan. Kita masuk kepada objektif kedua sharing kita petang ni, persediaan dokumen kita selaku pihak makmal. Yang pertama, chemical register. Saya dah terangkan tadi beza antara chemical dengan chemical hazardous to health. Jadi untuk chemical register, tuan-puan kena senaraikan semua bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan sahaja.
Okey, nampak kan ada 4 piktogram ke atas tu. Ini cara paling mudah untuk detect lah sama ada bahan kimia tu berbahaya kepada kesihatan atau tidak. Tuan-puan tengok dekat botol bahan kimia masing-masing ada tak logo 4 tu. Kalau ada, automatik tuan-puan masukkan dalam chemical register lah. Okey. Seterusnya chemical inventory. Chemical inventory adalah senarai semua bahan kimia yang tuan-puan guna. Tulis semua walaupun tidak ada hazard, tidak ada piktogram, tuan-puan kena masukkan juga dalam chemical inventory. Okey. Dokumen yang ketiga, tuan-puan kena sediakan safety data sheet. Safety data sheet ini adalah surat beranak chemical. Kalau orang tak pernah dengar, kita bagi tahu surat beranak chemical lah, senang nak faham. Setiap chemical yang sampai kepada kita perlu dibekalkan bersama dengan surat beranaknya yang ini. Okey, jadi setiap SDS ada tarikh revision ataupun kita panggil ada tarikh valid lah kat atas tu Make sure tarikh tu sebut ada 5 tahun terkini. Kalau sekarang adalah 2020, dekat tarikh dalam SDS tu perlulah minimum 2015 lah. Kalau bawah daripada tu, contoh last revision 2012, maka tuan-puan dah tak boleh gunakan untuk assessment ni. Dia tak up to date. Jadi yang latest format SDS perlu ada 16 perkara ni, start dengan section 1 until section 16. Okay. Seterusnya tuan-puan kena sediakan hierarchy yang lengkap, okay, supaya assessor boleh baca dan tahu sama ada tuan-puan boleh detect atau tidak hazard di tempat kerja tuan-puan. Ini juga membantu pihak assessor untuk mengenal pasti hazard yang wujud lah. Kena lengkapkan hierarchy dan yang terbaru pihak OSHA ada keluarkan borang hierarchy latest. Kena gunakan borang hierarchy latest yang telah buat pihak OSHA endorse lah. Yang seterusnya safety operating procedure, ini sangat penting supaya pihak assessor boleh bagi advice kalau ada step yang tak kena dalam SOP tuan-puan mengendalikan bahan kimia tersebut. Okey, ini pun boleh download daripada website OSH lah. Kita panggil format untuk buat SOP. Work process, okey, proses kerja, tuan-puan kena tunjukkan dengan jelas lah bagaimanakah proses kerja secara keseluruhannya. Bukan proses kerja bila menggunakan bahan kimia tersebut sahaja. So ada yang salah faham. Ada yang buat proses kerja tu hanya apabila part dia menggunakan bahan kimia sahaja. Tak. Kalau you start daripada on engine tu, kena tulis daripada on engine. Lepas tu step-step seterusnya, lepas tu masukkan pula elemen guna bahan kimia dan sampailah off semula mesin, macam mana you handle benda tu. Kena masuk. Bukannya buat bila guna bahan kimia saja, tak. Okay. Kena nyatakan dengan jelas lah berapa banyak bahan kimia yang tuan-puan guna. 0.2 ml pun tulis 0.2 ml. Jangan cakap sum saja. Kalau boleh lebih tepat, lebih mudah lah untuk pihak assessor melakukan penilaian. Seterusnya, rekod latihan. Kalau tuan-puan tak pernah buat rekod latihan sebelum ni, kena wujudkan. Okey. Polisi OSH UTM ada dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Personal PPE, tuan-puan perlu ada rekod masing-masing. Borang penerimaan bahan kimia, borang penerimaan PPE, borang penggunaan PPE dan juga borang latihan PPE. Semua kena isilah sebagai bukti yang memang betul tuan-puan telah menerima latihan berkaitan PPE. Majikan wajib untuk menyediakan PPE kepada pekerja. Jadi tuan-puan pun kena mainkan peranan lah. Kalau ada latihan perlu buktikan dalam bentuk dokumentasi. Senarai mesin yang ada, LEV, film hood, sama ada dibuat inspection atau tidak. Kalau ada, kena sediakan bukti, kena ada file yang cantik dan juga ataupun kalau buat pemeriksaan inspection tu ada tampal di LEV ataupun film hood masing-masing lah. Berapa airflow dan sebagainya. Film hood, LEV, maintenance record form. List of staff, students and equipment use, ini pun penting, perlu provide kepada pihak assessor, senarai pelajar, senarai staff dan juga peralatan di kawasan tersebut. Layout makmal, kena sediakan juga, spesifik lah kat mana letaknya alatan, boleh nampak dalam layout yang kita provide. Berapakah jumlah fire extinguisher, kerana fire extinguisher ni termasuk dalam persediaan kecemasan lah. Seandainya berlaku apa-apa, contoh kebakaran melibatkan bahan kimia, cukup atau tidak jumlah fire extinguisher yang ada di makmal kita. Kalau tak cukup, nanti pihak assessor akan bagi cadangan lah. Perlu menambahkan fire extinguisher sesuai di kawasan makmal misalnya. Okay. Persediaan kecemasan, ada shower ni, safety shower, first aid semua lengkap. Spill kit,
Kalau berlaku tumpahan, kena sediakan spill kit. Yang guna bahan kimia kena ada spill kit lah. Safety leaflet, kalau ada apa tu, contoh kalau macam student masuk dalam makmal, kena sign borang menyatakan telah menerima taklimat ataupun telah diberi pengetahuan tentang safety dalam makmal. Maka kena sediakan jugalah untuk rujukan pihak assessor. Warning sign, okay. Dalam akta telah menyatakan mana-mana kawasan yang ada menyimpan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan perlu diletakkan tanda amaran di hadapan pintu masuk ataupun kawasan yang boleh akses lah, yang mudah untuk kita nampak. Jadi dalam akta juga telah dinyatakan dengan jelas format yang perlu digunakan adalah warna merah tulisannya dan background putih. Selain daripada itu yang warna kuning, warna hitam tulisan dan sebagainya tak comply dengan syarat yang telah diletakkan dalam akta lah. Jadi tuan-puan tengok balik, kena adjust lah bagi sesuai, bagi follow the guideline yang sudah bagi. Dalam website CMU kita ada provide format ni, just boleh download je lah. Sama dengan ni, kena dua bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Accident incident record kena sediakan juga. Kalau banyak kemalangan berlaku sebelum tu, means something wrong lah dengan proses kerja kita ataupun mungkin ada kurang penyampaian maklumat dan sebagainya lah. Seterusnya, chemical exposure monitoring report by Hajin Tech 1 kalau ada. Kalau dah pernah buat pemonitoran pendedahan bahan kimia oleh Hajin Tech 1 sebelum ni, attach sekali untuk rujukan pihak assessor buat penilaian seterusnya. CHRA ni dalam akta dia dah dinyatakan perlu dibuat 5 tahun sekali kalau tak ada apa-apa perubahan. Kena jelas klausa tu, kalau tak ada apa-apa perubahan tu maksudnya daripada segi proses kerja ke, jenis bahan kimia yang digunakan ke, sama je. Jadi 5 tahun sekali boleh buat semula lah. Tapi seandainya berlaku perubahan daripada segi contoh memperkenalkan chemical baru dalam proses kerja ataupun ada berlaku pertukaran proses kerja, ada berlaku staff baru masuk dan sebagainya, mungkin perlu revise balik, mungkin kena buat CHRA semula lah. Alright. Staff medical surveillance record, kalau pernah buat pemeriksaan kesihatan, suratnya ataupun laporannya perlu attach sekali. Laporan CHRA sebelumnya, kalau pernah buat laporan CHRA pun kena provide sekali lah untuk penilaian yang latest punya. Okey, setakat itu saja sharing saya pada petang ini, setengah jam. Okeylah tu. Seterusnya kita buka kepada sesi Q&A kalau ada. Ada soalan tak? Sangat menarik. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahulah apa itu CHRA, iaitu Chemical Health Risk Assessment ataupun penilaian risiko kesihatan kepada bahan kimia. Okey, jadi antara intipati ceramah yang dapat saya catatkan di sini ialah yang pertama, Peraturan USH 2000 ataupun Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan 2000 menyatakan sebarang kerja yang menyebabkan pekerja terdedah kepada hazard bahan kimia adalah tidak boleh dijalankan sehingga penilaian bertulis mengenai risiko bahan kimia tersebut kepada kesihatan pekerja dilaksanakan. Jadi pekerja dan majikan take note berkenaan Peraturan USH 2000 ini ya. Okey, dan yang kedua, apa poin yang saya dapat daripada perkongsian Puan Nur Syazwani tadi adalah CHRA ini dilaksanakan antaranya adalah untuk melindungi pekerja dari risiko pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Jadi ia bukan bertujuan untuk membebankanlah kepada pekerja ya. Okey, jadi sekarang Puan Syazwani, kita tengok kepada soalan. Okey. Ada satu soalan di sini berkenaan SDS. Okey. SDS adalah perlu disediakan oleh majikan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagaimana jika bekal bahan kimia hanya dapat bekalkan SDS dalam bahasa Inggeris sahaja? Adakah ia melanggar peraturan? Okey, by right dalam akta jelas dinyatakan bahawa SDS yang dibekalkan perlu dua bahasa. Maksudnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Dia perlu dalam bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris. Jadi menurut refer pada soalan Puan Fauziah tadi,
memang jelas tidak comply lah kalau pembekal hanya dapat memberikan dalam bahasa Inggeris sahaja. Tetapi berdasarkan pengalaman saya selaku individu yang menguruskan pembelian bahan kimia untuk teaching dan learning, memang kebanyakan pembekal tak dapat nak comply dengan peraturan yang ni. Sebab kebanyakan bahan kimia adalah import dan mereka tidak ada kemahiran ataupun individu yang boleh translatekan ke dalam bahasa Melayu lah, kerana mereka ambil STS tu memang direct daripada pembekal di luar negara. Jadi ini memang isu yang saya kira belum boleh comply sepenuhnya lagi lah setakat hari ini. Dan kalau refer kepada pihak assessor pun, mereka terpaksa juga guna satu bahasa sajalah, bahasa Inggeris. Kalau ada, apa yang ada tu je lah mereka akan gunakan untuk assessment. Okay. Kesimpulannya, by right, dalam akta cakap memang kena dua bahasa. Ya, betul. Mm-mm. Okey. Okey, terima kasih Puan Syazwani. Okey, soalan kedua berkenaan dengan NHEXIN. Okey, saya percaya ramai pelajar dan pekerja familiar dengan NHEXIN ni di dalam makmal. Jadi, soalannya, NHEXIN adalah tersenarai dalam jadual 1 Akta KKP 1994 sebagai bahan kimia yang dilarang penggunaannya bagi tujuan pembersihan dan degreasing. Jadi, apakah bahan kimia boleh menggantikan fungsi NHEXIN di dalam makmal? Okey. Okey, betul. Dalam akta pun ada dinyatakan beberapa bahan yang dilarang penggunaannya, termasuk NHEXIN lah, kerana risiko kesihatan yang besar kepada pengguna yang menggunakannya. Jadi dalam hierarki dalam langkah kawalan ada beberapa kaedah lah. Yang pertama, kita akan sarankan untuk eliminate kan. Tapi refer kepada soalan Puan Fawzia tadi, apakah bahan yang sesuai kita gantikan dengan NHEXIN ataupun kita kata substitute lah. Okay. Di makmal kita boleh cadangkan mungkin boleh guna N-heptane, merujuk kepada fungsi NHEXIN tu untuk degreasing, untuk sample prep kan, tujuannya macam tu. Mungkin boleh gunakan N-heptane, tetapi tuan-puan perlu rujuk kepada jurnal ataupun penyelidikan sebelumnya lah. Apakah cadangan bahan kimia lain sesuai untuk digantikan dengan NHEXIN untuk menepati kehendak research masing-masing. Tapi kalau kita tengok kebanyakannya NHEXIN akan digantikan dengan N-heptane, kerana daripada segi nature hazardnya N-heptane tidak mengeluarkan apa tu kita panggil fume yang toksik berbanding dengan penggunaan NHEXIN. Okey. Okey, terima kasih Puan Syazwani. Satu jawapan yang sangat padu Okey. Okey, semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, jadi para penonton sekalian, alhamdulillah dengan ini sampailah kita ke akhir acara. Sekali lagi bagi pihak jawatankuasa Fiesta Maya Sihat Selamat dan Sejahtera Universiti Teknologi Malaysia tahun 2020, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Nur Syazwani binti Aznan dan juga semua penonton yang sudi menonton dan mengikuti slot Fiesta Maya Sihat Selamat dan Sejahtera Universiti Teknologi Malaysia tahun 2020 pada kali ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat menghadirkan diri secara maya untuk semua program yang kami rancang sepanjang minggu ini. Esok kami akan bersiaran lagi secara maya untuk hari ketiga, iaitu pada 11 November 2020. Bukan untuk promosi jualan Mega Lazada atau Shopee sedang penonton sekalian. Program pertama pada hari esok akan bermula pada jam 9 pagi dengan forum bertajuk Life Without Toilet. Menarik bukan? Okey, sekian saja. Saya sudahi sesi kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.